Sedikit latar belakang beliau saya bacakan di sini. Merupakan seorang engineer di sebuah syarikat pemotoran di Pekan Pahang, di bahagian seorang jurutera mekanikal, seorang yang entusiastik dalam bidang keuangan, merupakan seorang certified unit trust consultant, dan yang terkini beliau juga merupakan seorang certified Islamic financial planner. Benar Abang Irfan? Betul ke? Alhamdulillah. Jadi satu tokoh yang saya rasa bukan kaleng-kaleng bahasa anak muda sekarang. Selain sebagai seorang yang profesional di bidang beliau juga merupakan seorang yang begitu entusiastik untuk menuntut ilmu dalam bidang keuangan ni. Jadi untuk tidak membuang masa, mari kita sama-sama berkongsi tentang tajuk kedua ni, iaitu wealth management, yang akan dikongsikan beliau dengan anak muda di webinar pada hari ini. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya persilakan kepada panelis kita. Dipersilakan. So sampai pukul berapa Halim? Kita aim untuk setengah jam sehingga pukul 11.45, 11.50 insyaAllah. Okey, jazakumullah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Bahasa pun kaleng-kaleng, kita pun kena relax-relax. Saja pakai baju ikram. Sengaja pakai baju ikram hari ni sebab dalam poster orang kilang kata tak nak lari daripada sangat sayang kat kerja kan. So tu apa? So memang kewangan ni memang minat saya. Alhamdulillah saya bermula dengan kaedah dan pembelajaran yang tidak sistematik. So saya nak mengajak kawan-kawan mana-mana yang berminat tu kita boleh bincang-bincang lah. Dan sebenarnya kita tengok sama ada Security Commission ke ataupun pihak FIMM ke atau IPFIM ke, pihak yang ada kaitan dengan bank negara ni memang dia ada niat yang baik untuk ada satu profesional yang berdaftar dan yang berkelayakan, yang kompeten untuk membantu kita sepanjang perjalanan kewangan peribadi kita lah. So yang tu yang saya rasa aim pertamanya adalah untuk memberikan education kepada semua rakyat Malaysia. Sebab tu kalau kita tengok sebagai contoh lah, saya ni asal sebagai sebelum belajar sendiri tu adalah ejen unit amanah kan. So ejen unit amanah ni susah untuk kita ambil semua orang sebagai pelanggan kita. Itu tak mungkin sebab objektif dia memang adalah untuk memberikan education kan, memberikan pendidikan kewangan yang setuju dengan Dr. Nabil, setuju juga sama dengan Robert T. Kiyosaki, tak diajarkan di sekolah-sekolah. So kita pun harap selepas ini ada silibus berkenaan dalam sekolah-sekolah kita, sekolah kebangsaan, vernacular dan sebagainya. So saya ada slide ni, saya akan presentkan insyaAllah. Ya, silakan. Minta maaf, lupa kena share dulu Okey. Nampak ke full screen Full screen. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun belajar Islamic Finance Planning sama macam Ustaz tadi. Ustaz lagi pakar lah sebab dia duduk dalam industri kewangan. Saya dengan secara rasminya nak menyampaikan salam. Ada kawan sama kerja dengan Ustaz Arham tadi. Ustaz Firdaus mengirimkan salam, so saya ingin salamkan Assalamualaikum bagi pihak beliau Ini cikgu saya ni. So
So pengurusan kekayaan kita go to macam fikih sikit lah. Kita tak nak bagi korang kena fikir kan. Anggap je kita yang kita terima je. Kalau terima macam mana? Kalau terima, kita kena tahu pengurusan kekayaan adalah satu aktiviti ibadah dan bukan maksiat. Bila dia maksiat, maka ada beberapa benda yang tak boleh lah. Judi tak boleh, arak tak boleh, benda yang haram di sisi undang-undang tak boleh. Contohnya air daun ketum sebagai contoh. Kan? Kalau you lab boleh, kalau you bukan lab tak boleh lah. So itu antara yang kita bincangkan lah. Not limited to. So of course kita tengok judi ada dekat Malaysia. Adakah itu ni? Ada diletakkan bahawa judi adalah haram di sisi Islam. Then kita tahu lah di mana boundary kita. Kemudian sebagai seorang Muslim, kita juga perlu jujur dalam mendapatkan kekayaan. Kemudian bagi Islam, kekayaan itu adalah amanah, maka perlulah kita bertanggungjawab tinggi untuk mencapai kita panggil sebagai al-falah. Al-falah ni kejayaan lah kan. Tapi bila kita tengok dalam Al-Quran dan dalam AFP, rupanya ada benda yang berbeza daripada financial planning biasa. Sebabnya dia tidak cerita pada waktu ini saja, tapi dia cerita juga selepas kita meninggal dunia dan selepas kita menemui Allah Subhanahu Taala. Sebab itu ada hadis kata cemburu pada hamba Allah diberikannya kekayaan dan hamba Allah yang memiliki ilmu yang menggunakan dan mengajarkannya. So cemburu tu dibolehkan. Memiliki harta tu dalam Islam dibolehkan. Jadi kaya dibolehkan berbanding orang lain yang miskin dibolehkan. Tetapi ada di situ tata cara syariah macam mana hendak mencapainya. That doesn't mean that if you have semua kekayaan anda akan menjadi bahagia. Tapi of course zaman sekarang kita lihat negara kita banyak kes bunuh diri was reported by the press 266 kes. So it is not nombor yang membanggakan. Okay. Next. Kalau nak tanya boleh terus interrupt je insya-Allah. So hari ni kita akan bincang tentang 4 asas dalam Islamic financial planning. Yang pertama adalah hadis yang disebutkan oleh saudara Arham tadi. Ni saya masukkan sebab kita akan lihat kat mana yang Allah tanya 5 soalan tu. Pertama kita akan bincang tentang pelindungan ni sebagai the first, ada orang panggil goalkeeper. Yang kedua adalah pengumpulan, accumulation. Kalau kita harta sikit, biasanya tak banyak planning yang kita boleh buat. Kemudian kita pergi kepada cleansing, pembersihan harta tu sama ada melalui zakat, dan kita lihat dalam Al-Quran disebut anfaqu, infak itu adalah dalam bahasa Arabnya adalah mengeluarkan. Dia tak consider zakat sahaja, tetapi kita juga dia consider sedekah juga sebagai daripada cleansing. Dan akhirnya adalah pengagihan. This is Islamic estate lah, kita panggil harta pusaka dalam Islam. Okay. Kemudian cash flow analysis ni adalah benda pertama yang kita kena buat, dan saya memang kenal personally Dr. Nabil yang ni yang ditekankan, dan saya rasa memang betul. Macam saya cerita tadi, kalau kita ambil sebagai contoh insurans pun ataupun takaful lah. Insurans tak halal lah, takaful halal lah. So takaful kita ambil, sedangkan kita ada problem dengan income dengan spending, kita akan jadi defisit pada bulan-bulan tertentu. Itu yang menjadikan plan kita tu tak berapa bijak pada ketika itu. So itu yang kita kena lihat, macam mana kita nak increase kita punya income, pendapatan kita, dan macam mana kita hendak mengoptimumkan spending kita.
Baru ni family saya baru 1 bulan selalu tengok dalam YouTube, dia guna sampul surat, dia letakkan duit, setiap satu sampul surat tu ada nilai. So kami letak duit tu RM50 lah sebenarnya sehari untuk makan anak-anak. Dan kita lihat boleh dilaksanakan. Waktu PKP yang pertama saya belum buat lagi. Memang tak boleh laksana dan memang susah. Sebab kita tak buat aktiviti macam tu. So ini antara benda yang boleh kita lihat macam mana kita nak optimumkan. Bila dia ada planning apa yang nak spend pada bulan tu, maka kita dengan confident dapat spend duit tu kat situ. Sebagai contoh, apa yang kita bayar bulan-bulan, bayar sewa, bayar apa semua kan, bayar bank, kumulatif ni saya panggil bayar bank, kemudian emergency, tayar pecah apa semua ni, benda ni tak ada dalam plan lah biasanya emergency. Dan juga kalau kita lihat kadang-kadang tabungan yang last kali orang letak. So dekat situlah, dekat cash flow analysis ni kita lihat kita ni kat mana dulu. Kita ni lebih ke kurang ke, ataupun sentiasa tak cukup. Kadang-kadang sentiasa tak cukup bukan sebab income tak cukup. Dia sebab perancangan tu tak cukup, ataupun dia punya game plan tu salah, keputusan yang diambil tu salah. Okey. Kemudian kita juga akan tengok kepada analisis book value, net worth analysis ni. So dekat sini kita akan lihat bahawa pengurusan hutang punya subjek ni masuk dalam kes ini, iaitu net worth tu adalah jumlah aset kurang liability atau liabilities. Liability ni ada dua pandangan lah. Ada yang short term, macam credit card lah kan, dalam tahun ni saya akan bayar. Kadang-kadang kalau dia jadi long term, dia jadi problem lah kan. So dia ada long term. Long term ni biasanya rumah yang lebih daripada setahun lah, memang akan sentiasa ada. So dia tolak ke situ. And then asset ni adalah 3 benda. Pertama, duit cash kita. Yang kedua adalah personal asset, sama ada handphone. Handphone kan, kalau tak ada duit kan kita boleh jual kan. Tu handphone lah. Tapi prevailing market price pada harga ketika itu, tu harga dia. Sama juga dengan rumah. Rumah yang kita miliki, kalau kita jual, pada hari ini kita beli 200,000. Pada masa tahun depan bukan sekarang. Sekarang mungkin rendah. Tapi tahun depan dia mungkin harga je 300,000. Maka kita ada lebihan kat situ. Menjual rumah mungkin adalah satu penyelesaian kepada masalah kewangan kita. Dan juga dalam bentuk equities, dalam bentuk pasaran saham dan sebagainya. Ini biasalah. And then book value ni lah yang menceritakan kepada kita ni jutawan ke seorang yang miskin kan, daripada carta orang yang paling kaya dunia. So kita boleh buat daripada situ. Cuma memang menarik bagi saya, management of debt ni penting kerana ada hutang dia mempunyai tingkatan kesan yang baik buruk tu lebih banyak berbanding yang lain. Contohnya credit card. Saya cakap berdasarkan pengalaman So saya pun selaku financial planner pun bukan perfect So credit card is the worst 10, 8, 12% a year, yang lebih kurang 1% sebulan, paling teruk. Nombor 2 adalah personal loan, kurang sikit. Kita some bank they call it term loan. Lepas tu kita ada hutang-hutang yang lain seperti hire purchase. And then juga yang paling rendah nilainya, tetapi yang paling panjang tempohnya adalah hutang rumah dan tanah dan sebagainya. Okey. Minta maaf Abang Irfan, ada bergema sikit. Ada pakai speaker ke? Okey, sekejap Okey. minta maaf.
Ni takut backup. Alright, terima kasih Dr. Nabil. Kemudian kita bincang pasal pengurusan risiko. Soalan kita adalah apa jadi kalau saya mati hari ini? Dia back kepada net worth tadi kan. Hutang saya berapa banyak? Macam mana bayaran apa penggunaan saya pada ketika ini dan akan datang. Sebagai contoh, saya pakai internet RM100 sebulan sebagai contoh. Tapi kalau saya dah meninggal, saya tak pakai internet dah. Itu kita kena lihat lah. So, kalau kita teliti, kita boleh kurangkan dan tidak sama sebagaimana waktu kita masih hidup lah. Dan biasanya kita juga ada something yang kita nak buat. Apa lagi yang kita nak? Kita nak anak kita belajar ke, kita nak rumah tu dah habis bayar ke. Ini antara activity risk management, dan bagaimana menyelesaikannya adalah melalui takaful tadi. So dekat takaful tu kita settlekan bab-bab risk management tu, sama ada dalam bentuk hutang dan sebagainya, kita boleh atasi. So kita lihat berapa gap. Contohnya kalau hartanah kita ada RM500,000, so kita ada takaful RM300,000. Secara asasnya dah okey ke belum? Of course kita kena tengok ada ambil MRTT atau tidak, atau ambil MLTT atau tidak. So kat sini ada idea, contoh macam ambil life insurance, tukar jadi mortgage life term takaful. So ambil daripada insurance tu dijadikan sebagai cagaran untuk bank untuk kita buat loan, dan cagaran ini boleh dialihkan kepada properti 1, 2 dan 3, tengok berapa jumlah, dan boleh mendapat pengecualian cukai daripada kerajaan teks tadi. Okey. Ini yang saya mulakan lah dalam perjalanan financial service saya. Soalan yang kita menarik nak tanya, dalam masa-masa ini adalah masa yang terbaik untuk beli ke? Mungkin kita tak ada keberanian untuk beli pun. So sama juga dalam Islamic investment ni, kita lihat kepada banyak idea lah sekarang. Bukan sekadar unit amanah, bukan sekadar takaful dengan link produk kan. Dia kadang-kadang dia ada link produk, dan dia ada elektronik seperti RACE, Al-Wahid dan sebagainya kan. Cuma bagi saya, berdasarkan pengalaman saya, carilah pemberi nasihat yang betul dan yang baik. Dia kadang-kadang dia betul tapi tak baik pun problem juga. Elakkan daripada orang yang bagi satu ni semua solution boleh settle. Tu tak betul lah. Tak berapa logik lah, tak berapa sesuai. Cari yang memberikan kaedah holistik dan yang mengutamakan servis, perkhidmatan kepada kita, berbanding orang yang jual produk. Dan cari yang proaktif, yang plan dahulu daripada memadamkan api. Macam tu. Mudah je. Islamic investment juga ada beberapa term yang mungkin kita kena biasa, iaitu adalah compounding interest, ataupun satu gandaan simpanan berganda. Dan juga kadang-kadang kita lihat simpanan pun duduk di situ juga dengan kaedah, contohnya ringgit cost averaging. Cara yang membeli nilai yang sama setiap bulan tetapi mendapat nilai yang lebih banyak. Okay. Okay, next. Ni masa 30 minit ni saya bagi pendek-pendek je supaya kita boleh tengok subjek apa yang kalian minat dan kita boleh dalami. Ni teaser je Abang Irfan. Nanti kita teaser. Teaser. Tak nak bagi banyak-banyak. Nanti tak datang tak. So retirement planning ni, kalau IFP ni paling susah lah ni. If you stop having income now, kadang-kadang kita ada penyakit yang kita cancer sebagai contoh, yang menyebabkan kita bedridden sebagainya, kita duduk di katil. Berapa lama kita boleh bertahan? Ni soalan dia.
Dia ada beberapa benda lah, elemen EPF-nya, PRS-nya, hibahnya, maybe SOCSO-nya comes into play. Cuma kalau kita lihat ni sebagai contoh, kalau saya disebut dalam ni PRSC ni panggil Private Retirement Scheme Consultant kan. So kalau bagi PPA apa nama satu badan yang menyelia PRS seluruh Malaysia, dia kata start of retirement start at 30 years old. Dan dia boleh end either 50 or 60. Tapi kalau kita guna contoh saya penerima EPF sebanyak 23%, simpanan kita tak cukup untuk kita maintain lifestyle kita. Kalau gaji RM5,000, kita tak akan cukup duit untuk dapat RM5,000 sebulan. Kita kena tambah at least 1/3 daripada income kita. So, daripada 23% EPF, tambah 10% biasanya dicadangkan di dalam private retirement scheme, skim persaraan swasta. So, dekat sini, kita mampu untuk dapat gaji setara dengan setara dengan gaji yang kita terima pada akhir nanti. Of course, kiraan ni pun tidak infinity. Dia ada cara kiraan, ada satu lagi kaedah infinity, itu jumlah dia lebih besar, tapi kebiasaannya kita letak bila yang lebih kurang kita meninggalkan dunia ini. Mungkin 80 tahun. Saya tulis tu 94 sebab Tun Mahathir 94 sekarang. So it is not impossible for you to be that umur yang berkat kan. Mungkin berapa tahun, kita tak tahu. So ada cara, ada planning kat situ dan ada ada perkiraan. Banyak ni kepada perkiraan lah. Sebab kalau kita lihat, ini waktu kita meninggal kan. Ini adalah waktu kita bersara. Bersara ni kita yang tentukan. Is it enough or is it not enough? Mungkin selepas 55 tahun kita masih bekerja sebagaimana di negara-negara Eropah. Okey. Kemudian kita ada juga zakat dan pengurusan cukai. Sama juga. Ayat dia adalah optimum. Zakat ni mudah. Ini adalah siapa yang pernah beli emas, dia tahu macam mana, pernah beli dinar. Saya punya first investment adalah not an investment lah. First storage is dinar. Dan dia mengajarkan saya tentang zakat. Sebab dia ada cukup haul dan cukup nisab. Ada satu value dan ada juga satu masa, tempoh masa adalah selama setahun. Adakah itu dimiliki oleh kita? Dan jumlahnya adalah sebanyak setengah dinar daripada 20 dinar. So 20 dinar lebih kurang give or take, katakan ni harga lama RM500. So kalau kita ada harta menghampiri 20 RM1,000, lebih kurang RM20,000, kita akan perlu membayar daripada kekayaan itu 2.5% atau 1 daripada 40. 1/40. 1/40. Juga bila kita bincang pasal tax planning, optimum tax planning, kita juga akan bincang tentang apa pentingnya bajet 2021. Dan betapa pentingnya bila kita isi borang BE tu, kita punya action tu sudah dimulai pada, katakanlah kita buat kerja last minute sebagai contoh, which is most of us just lah kan, termasuk saya pun. Bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12 dah spend pada 2020. Bukan pada ketika ini, sebab dia dah kira gone case lah kan. Tak layak untuk mendapat manfaat daripada tu. Sebab tu kita kena lihat bajet tu kat mana dia akan membantu kita. Baca artikel, at least bajet 2021 apa yang dibagi kepada kita dan kat mana kita boleh spend. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh ringkas. Duit ada sini, mana duit? Ni duit. Ni duit. Duit ni sepatutnya bayar kepada kerajaan. Tapi contohnya sekiranya kita meletakkan duit itu di dalam takaful. Life takaful. Ataupun kita bagi duit ni ke dalam PRS, bukan investment biasa, bukan unit trust biasa, tetapi skim persaraan swasta. Kita mengambil sebahagian daripada duit yang sepatutnya kita bagi kepada kerajaan,
masukkan ke dalam, letakkan PRS tu, contoh akaun ni atau takaful tu, nama kita ke dalam poket kita sendiri. Dalam kes ni poket saya lah. So itu sebab tu kita cerita optimum, dan sebab tu kita tengok perlu ada perancangan dan perlu ada perkiraan dan perlu ada bajet lebih kurang naik gaji berapa. Lebih kurang ni berapa. Itu semua benda ni dalam perkiraan untuk kita lihat macam mana kita ni. Dan bagi saya rekod sangat penting lah. Rekod sangat-sangat penting. LHDN ni bukan orang biasa. Mereka sangat berpengalaman. Banyak borang contoh saya bagi contoh borang BE ni dia ada sub borang tau. Contohnya saya ada buat sewaan dan ada sewaan. Dalam sewaan tu tak silap saya borang HK4, kita boleh follow exactly apa yang dibenarkan, apa yang kita boleh declare, apa yang kita tak boleh declare. Saya ada pengalaman sewaan, saya declare gaji saya macam gaji manager So memang teruklah pada tahun tu. Rupa-rupanya saya tak cukup ilmu. Okey, yang tu kita boleh bincang kemudian. Kemudian ini antara yang paling mudah adalah education fund ataupun Hajj planning untuk kita kan. Sama ada nak pergi pada apa-apa masa, simpanan atas tujuan-tujuan yang besar, perkahwinan, hantar anak pergi belajar ataupun pergi haji. Ni bukan jumlah yang sedikit lah. So kita lihat asasnya rakyat Malaysia perlu memperbanyakkan simpanan dan perlu melihat kemungkinan kita dapat manfaat daripada compounding interest ni tak Islamik sepatutnya, keuntungan berganda so kat sini kita lihat barulah kita boleh tengok harta kita tu boleh beranak pinak. Okey, tengok jam sekejap. Okey, dan last sekali faraid dan wakaf planning. So tanggungjawab pembahagian yang sudah dibuat kalau boleh sebelum pemergian kita. Kalau kita tengok dia disebutkan dalam ayat Quran, saya tak tulis sini, saya akan kalau ada edaran nanti saya akan letakkan. So dia ada step dia, iaitu kos pengebumian, dia ada hutang termasuk hibah dan hadiah. Hibah is hadiah lah dalam bahasa Malaysia. Harta sepencarian likely 50%, wasiat sekiranya ada 1/3. Yang ini bukan kepada pewaris dan faraid kita sebut sini harta pusaka, estate, dan kita juga sebut dekat sini pewaris, siapa yang akan menerima, siapa pewaris kita. So kalau sebagai contoh, kalau kita meninggal, yang akan mendapatnya ibu ayah kita kalau ada, ibu ayah kita, bukan ibu ayah isteri kita. Ini kena clear dan last kali yang saya rasa menarik, saya belajar tentang wakaf. Sebab kita serahkan semula harta yang sememangnya Tuhan yang punya. Kalau kita faham harta tu adalah pinjaman daripada Tuhan, dan kita lihat wakaf ni salah satu instrumen yang baik yang ada dalam agama kita dan memberikan banyak potensi untuk masyarakat tu dapat manfaat. Hospital wakaf, sekolah wakaf. Banyak lagi lah institusi. Moga-moga saya rasa ni sahaja. Moga-moga hadirin dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Wallahualam. Okey. Okey Nabil, ke ada masa lagi? Okay, sorry Dr. Nabil ada case emergency. Ada dia tengah on call, so terpaksa nak gantilah kejap insyaAllah. So, Anda rasa untuk sesi Abang Irfan itu sahajalah kot, insyaAllah. Sebelum tu Anda nak share satu bonus feedback. Mula ada apa-apa soalan ke nak tanya untuk Akhir Abang Irfan? Ada soalan? Silakan Akhir Irfan. Boleh buka mic. Bolehkah Abang Irfan terang sikit tentang skim persaraan swasta?
siapa yang fikir pasal skim persaraan swasta, dia memang the best lah. Orang muda bincang pasal persaraan swasta ni paling tinggi lah dalam, bukanlah antara paling tinggi, tapi antara yang tertinggi lah dalam ni. So tolong semak website, nama dia ppa.my ppa.my. So PPA ni stands for, saya pun tak tahu lah, tak ingat dulu. Jawab untuk about us sekejap. So private pension administrator ni adalah saya share. Baik, saya share je. Okay, PPA ni adalah admin private ni adalah satu badan kerajaan yang dilancarkan oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dahulu. Dia bertujuan untuk memelihara dan memberi pendidikan kepada ni. So kat sini boleh check PRS boleh combine, boleh tengok performance. Menarik pasal PPA ni adalah kalau nak dibandingkan kepada yang lain, PPA PRS ni kita boleh tukar company dia tak macam unit trust. Kalau unit trust kita masuk public mutual, kita boleh masuk public mutual, kita tak boleh pergi kat tempat lain. So dalam PRS kita boleh letak dana kita, saya tak suka dekat public mutual, saya nak pergi dekat CIMB CWA untuk PRS saya. Tak ada masalah. Kita boleh bayar very small money ataupun no money, RM50 tak silap saya. So kita boleh ubah sebab saya nak masuk. So dekat situ bagi saya lebih selamat sebab ada dana-dana yang bagi yang tak boleh dimasuk oleh orang biasa. Kita tak boleh ni lah. Kita tak boleh masuk pakai cash biasa. So dekat PRS kita boleh masuk. Satu lagi pasal private retirement scheme ni, kita ada EPF yang wajib dan ada dalam akta, manakala PRS ni bertindak sebagai volunteer.